A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung kelas bahasa Arab. Dan kita masih bawah tajuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan juga huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Okey, kita dah belajar huruf nasab. Berapa semua saya bagi? 3 kan? An, lan, hatta. Dan huruf jazam pun 3. 4. Lam, lamma, la dan lamul amri. Kan? Sekarang? Ada dah? Udah? Kita masih bawah tajuk huruf-huruf ataupun adat yang menjazamkan fi'il mudhari' dan juga ada adat yang menasabkan fi'il mudhari' atau adat yang menjadikan fi'il mudhari' berbaris atas dan huruf ataupun adat yang menjadikan fi'il mudhari' berbaris mati. Dan juga kita telah belajar tanda jazam fi'il mudhari' ada 3. Tanda jazam fi'il mudhari' ada 3 bentuk. Pertama, apa dia? Sukun, baris mati. Yang kedua, buang nun. Yang ketiga, buang huruf illah. Rasanya dah kan? Sampai situ kan? Okey. Cuma ada sikit penjelasan, penerangan tentang tanda-tanda jazam. Bila dibuang huruf illah, bila dia buang nun, ada sedikit penjelasan. Berdasarkan nota yang kita bagi lepas. Boleh besar ke? Okey. Cuba bagi respon sikit yang ikut live tu. Clear tak? Nampak? Yang dalam kelas ni clear? Okey.
fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, makna huruf akhirnya adalah huruf sahih. Sahih ni makna huruf sihat. Lawan dia huruf sakit ataupun huruf illah. Mana kalau huruf illah 3 huruf alif waw ya, huruf sahih selain pada 3. Jadi fi'il mudhari' yang sahih akhirnya ialah fi'il mudhari' yang pada bahagian akhirnya tidak berhuruf illah, iaitu huruf illah ialah alif, waw dan ya. Contoh seperti lam yaf'al. Jadi akhir dia ni, akhir dia lam. Ha? Ni. Tak nampak. Terlindung. Ni. Oh. Lam. Jadi kalau akhirnya huruf sahih, maka tanda jazamnya ialah sukun. Tanda jazamnya ialah sukun. Okey. Kemudian contoh yang mu'tal, iaitu yang akhirnya adalah huruf illah. Contohnya yad'u, huruf akhirnya ialah waw. Yarmi, huruf akhirnya ialah ya. Yakhsha, huruf akhirnya ialah alif. Alif ada ikut tertib alif, ya, waw, ataupun waw, ya, alif. Jadi kalau fi'il mudhari' akhirnya huruf illah, kalau dijazamkan maka huruf illahnya harus dibuang. Bagaimana yang akan diterangkan? Okey. Aish, tak boleh nak angkat. Oh, kena exit dulu. Kemudian lafaz-lafaz yang dijazamkan, yang ni kalau di akhir dia huruf illah, kalau masuk huruf jazam, yang berlaku ialah huruf illah akan dibuang. Wow. Jadi kalau saya masuk lam, jadi lam yad'u, tinggal ain je. Kalau lam yarmi, tinggal mim sahaja. Kalau yakhsha, lam tinggal shin sahaja. Lam yakhsha bila huruf illah di akhirnya. Okey. Lafaz-lafaz yang dijazamkan dengan membuang huruf illah ataupun nun, tanda rafa'. Kemudian disebut dalam bahasa Arab, wa amal hasfu, wa amal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' al mu'tal al akhir wa fil af'ali allati rafuha bisabati nun. Boleh faham? Oh, tak boleh nampak angguk je. Wa amma adapun hasfu yang dibuang ialah, maka dia menjadi alamat, tanda kepada jazam. Yang tadi tanda jazam apa dia? Mati akhir. Tapi yang ni hasfu ni buang tu ialah tanda kepada jazam yang mana? Pada fi'il mudhari' yang akhirnya huruf illah. Yang jenis buang ni ada dua. Satu yang fi'il mudhari' akhirnya huruf illah. Yang kedua wa fil af'al, dan pada fi'il yang rafa'nya ialah bisabati nun, yang ada nun di akhirnya. Jadi yang tanda jazam yang jenis buang ada dua. Satu buang huruf illah, yang kedua buang nun. Yang jenis tak buang satu je, iaitu matikan akhir. Matikan akhir. Jadi membuang itu menjadi tanda bagi i'rab jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Mu'tal ni huruf akhirnya illah. Dan pada
Fi'il yang dirafakkan dengan nun. Sebenarnya ni terjemah pada ni. Okey, boleh ha? Okey, sekarang dia bagi contoh yang akhirnya nun. Contoh yang tanda rafaknya. Tanda rafak ni tanda baris depan dah. Dengan nun seperti yaf'aluna. Ada nun kan? Taf'alani ada nun. Yaf'alani ada nun. Jadi itu sebelum masuk huruf jazam. Bila masuk huruf jazam dia jadi apa? Lam yaf'alu buang nun tambah alif. Kalau taf'alani lam taf'ala buang nun. Ini buang nun lah. Ini buang nun. Ini pun lam yaf'ala. Sebenarnya yang ada nun di akhir ni sebenarnya ada berapa semua? Daripada 14 fi'il mudhari'. Cuba cek tengok. Yang ada alif nun dengan waw nun sahaja. Kalau ada nun saja jangan. Yang akhir dia ada alif nun. Yang kedua waw nun. 6. Ada satu tu yang sama. Ada tak? Okey, kita tengok daripada awal. Yang pertama ketika dia huma kan? Huma jadi yaf'alani. Betul kan? Kemudian hum yaf'aluna. Kemudian huma perempuan. Taf'alani. Kemudian antuma taf'alani. Kemudian antum taf'aluna. Kemudian antuma taf'alani. Taf'alani. Okey. Cuba perhati. Yang sama ada berapa? Mana semua sama. Daripada huruf pertama sampai akhir semua sama. Yaf'alani. Ada tak yang sama dengannya? Tak ada. Yaf'aluna. Ada tak yang sama? Tak adakah ini taf'aluna? Taf'alani. Ada tak yang sama? Ha? Ada kan? Berapa? 3 ke 2? Antuma huma ni huma ni taf'alani ke yaf'alani? Taf'alani ke yaf'alani? Ha? Huma perempuan. Tak. Kemudian antuma lelaki taf'alani. Kemudian antuma perempuan taf'alani. Jadi kalau yang berulang tu ada berapa? 1, 2, 3. Okey. Kalau buang yang berulang tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Kenapa 4?
1, 2, 3. Okey. Sekarang yang betul-betul sama, kalau taf'ala ni dia masuk dhamir orang ketiga. Taf'ala ni yang huma kan, ini masuk dhamir orang ketiga, mereka berdua. Okey, sebenarnya yang betul-betul sama ni antuma ni dengan antuma ni, sebab dua-dua masuk kepada orang yang kedua. Faham tak? Antuma kamu berdua lelaki, antuma kamu berdua, dua-dua orang kedua. Jadi yang ni kita tak samalah sebab ini orang ketiga. Okey? Jadi dia buang satu je yang sama dari segi domainnya. Okey? Jadi bila buang satu sebab sama dari segi domain, maka tinggal berapa? 5. 5 ni dalam bahasa Arab dipanggil fa'il 5. Fa'il 5. Okey. Kita pergi pada sini ya. Fahazfun nuni ar-rafi'i, maka yang dibuang nun rafa' ni, dibuang nun semua ni, qata'an semata-mata yalzam, mesti fil khamsati al-af'al, pada 5 fa'il, haisu yang mana yujzam, terjemah ada kat bawah ni. Maka membuang nun tanda rafa' secara pasti diharuskan pada af'al khamsah. Khamsah apa dia? 5. Fa'il, af'al. Af'al tu fa'il lah. Semua ni fa'il ni bukan isim. Ada berapa semua? Asalnya ada 6. Tapi kenapa dia kata 5? Sebab yang ni dengan ni antuma berulang, dan dua-dua dhamir orang kedua. Yang ni tak sama sebab ini dhamir orang yang ketiga. Okey? Jadi dalam bahasa Arab 5 fa'il terkenal dengan nama af'al khamsah ataupun khamsati al-af'al. Kaedah dia 5 fa'il ni bila masuk huruf nasab buang nun, bila masuk huruf jazam buang nun. Kaedah dia sama je. Okey, kita tengok contoh ha. Kita tengok contoh. Dia kata tanda jazam ada 3 jenis. Pertama, dengan sukun. Bila tu? Tanda jazamnya adalah sukun. Bila? Bila akhirnya huruf sahih. Asada yadkhulu, bila masuk lam mati, tandanya sukun. Bila akhirnya huruf sahih. Sama juga asada yajlisu beri depan, tapi bila masuk lam mati. Kenapa tanda akhirnya mati? Tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa? Sebab huruf akhirnya adalah sahih. Apa huruf sahih tu? Kalau kat sini apa dia? Sin. Okey? Itu tanda pertama. Tanda pertama jazam iaitu dengan sukun. Tanda kedua jazam buang. Ini buang. Iaitu mati, yang ni buang. Buang pula ada 2. Satu buang huruf illah, yang kedua buang nun. Bila tu buang huruf illah? Bila akhirnya huruf illah. Tengok sekarang yalqa. Yalqa ni asal dia yalqa. Ada alif kan? Ini rupa asal fa'il mudhari'. Tapi bila saya masuk lam, huruf jazam, apa berlaku? Kita nak letak tanda mana? Sukun ke? Buang. Dan buang tu yang mana satu? Illah ke nun? Yang mana satu? Buang huruf illah. Jadi bila masuk lam, buang.
Jadi akhirnya tinggal lam yalqa. Apa makna yalqa? Biasa ada baca ayat yalqa asama. Tak ingat? Oh, banyak ayat sangat. Ha? Okey. Contoh kedua, lam yakhsha. Dia asal dia ialah yakhsha. Akhir dia huruf apa? Alif. Alif tu huruf apa? Sahak ke huruf illah? Okey, itu ketika dia rufu' lah, sebelum masuk lam. Bila saya masuk lam, apa berlaku? Buang terus. Jadi lam yakhsha. Yakhsha makna apa? Takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut pada Allah hanyalah ulama. Lam yakhsha illallah. Ni ada dalam Quran ni. Dalam Quran. Cuba cari. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Boleh cari. Surah At-Taubah ayat 18. Okey. Cuba tengok surah At-Taubah ayat 18. Kita tak ada buat ayat ni. Innama. Sesungguhnya hanyalah. Ya'muru. Ya'muru ni dah bahasa jadi bahasa Melayu, cuma dia lain sikit. Makmur. Orang yang memakmurkan masjid. Daripada ya'muru. Amara ya'muru. Sesungguhnya orang yang memakmurkan. Memakmur apa makna? Menghidupkan masjid. Sesungguhnya hanyalah orang yang menghidupkan masajid Allah. Masajid, biasa kita baca masjid, tapi ni masajid. Apa beza? Jamak. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Dia panggil jamak apa ni? Jamak takdim ke jamak takhir? Takdim mana? Itu bab fiqh lah. Tak, kita belum belajar lagi. Kalau jawab salah pun biasalah, sebab belum belajar lagi. Ini dia panggil jamak taksir. Okey, sesungguhnya hanyalah orang yang ini fa'il apa ni? Ya'muru. Memang mudhari' kan? Kenapa beri depan? Akhir dia beri depan kan? Kenapa beri depan? Tak ada huruf jazam dan tidak ada huruf nasab. Okey, sesungguhnya hanyalah orang yang, kalau fi'il mudhari' apa makna dia? Sentiasa memakmurkan rumah-rumah Allah. Siapa? Man. Ialah orang yang amana billah, telah beriman kepada Allah dan beriman pada hari yaumil akhir. Kenapa dinamakan yaumil akhir? Akhirnya mana akhir lah? Last. Kenapa? Sebab tidak ada lagi hari selepas itu. Kalau hari ini, ada lagi tak besok? Jadi hari ini tak dipanggil hari akhir. Okey, siapa lagi sifat orang yang memakmurkan rumah Allah? Satu, dia beriman dengan Allah dan hari akhir, asasnya. Yang kedua, dia mendirikan salat. Yang ketiga, dia mengeluarkan zakat. Yang keempat, walam yakhsha. Nampak tak? Ada lam kan? Lam dia panggil huruf apa? Jazam kan? Jazam tu apa makna? Sukun. Sukun kan? Sepatut sukunlah di akhir, tapi tak ada baris sukun. Yang ada ialah baris atas. Yakhsha.
Kenapa? Sebab akhir dia huruf ilah. Asalnya yakhsha. Yakhsha. Bila masuk lam, itu sebelum masuk lam. Bila masuk lam, itulah rupa dia. Kenapa buang huruf ilah? Tapi ada masuk lam tak buang huruf ilah. Jawapan dia sebab akhir dia huruf ilah. Betul kan? Ha? Tak, kenapa buang huruf ilah? Sebab akhir dia huruf ilah. Kalau akhir dia huruf sihat, tak buang. Dia baru mati. Kan? Okey, dan orang yang memakmurkan masjid rumah Allah, mereka tidak pernah takut kecuali Allah. Boleh? Jadi jenis penakut, nakut pada sesiapa saja, orang tu tak layak jadi AJK masjid. Ha? Takut pada orang, takut pada tu kan. Dia sebenarnya tak layak jadi AJK masjid. Jadi yang berhak memakmurkan masjid yang hanya takut pada Allah. Kemudian fa'asa. Fa'asa, mudah-mudahan ulaika mereka itu an yakunu. Yakunu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Seorang ke ramai? Kalau dhamir 14 yang mana satu? Ha? Hum. Kalau hum sepatutnya ada nun tak? Yakunu na. Kan? Sekarang tak ada nun. Kemana hilang nun? Ha? Sebab masuk an. Huruf jazam ke huruf nasab? Okey, bila masuk an, apa berlaku? Dia buat nun, dia tambah alif. Boleh? Moga-moga mereka itulah orang yang menjadi minal muhtadin, daripada orang yang diberi hidayah. Siapa ni? Siapa yang orang ni memang akan diberi hidayah? Yang jenis tak takut kecuali Allah. Okey, boleh ya? Dia bukan berbalik pada yang memakmurkan masjid. Ayalah, ulaika. Ulaika itulah. Siapa ni? Ni. Orang yang ada sifat ni yang memakmurkan masjid. Orang ni yang layak mendapat hidayah Allah. Ada tak yang bina masjid tapi ahli neraka? Ada? Siapa? Orang yang buat masjid Jirar, dia buat masjid tujuannya ialah untuk memecah belahkan. Sekarang ada tak unsur-unsur apa yang berlaku di masjid menyebabkan orang semakin berpecah? Ada. Banyak kan? Okey, kita balik pada okey, yang jenis buang ada dua. Satu buang huruf illah, contoh lam yalqa dan lam yakhsha. Yang kedua, jenis buang ialah buang nun. Bila tu? Bila fi'il 5. Kalau fi'il 5 masuk huruf jazam ke, masuk huruf nasab ke, semua buang nun. Contoh lam yaf'ala. Yaf'ala ni kat mana ni? Dalam 5 ni. Ha? Ini kan? Bila masuk lam, nun buang. Lam yaf'ala. Okey. Habis. Sekarang kita nak praktis apa yang kita belajar ni daripada surah Al-Kahfi. Boleh buka surah Al-Kahfi daripada ayat pertama. InsyaAllah kita akan praktiskan semua kaedah nahu yang kita belajar melalui surah yang kita selalu baca, sambil kita praktis, sambil kita tadabbur.
Kita tak nak macam kita selalu baca Yasin kan, 10 tahun, 20 tahun tak faham juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuba terjemah. Segala puji. Apa maksud segala puji? Hanya li tu dipanggil lil milkiyah. Li tu makna tanda pemilikan. Allah nak begitu, segala puji hanya milik Allah. Apa maksud dia? Makna manusia tak layak dipuji. Kenapa? Ialah kenapa manusia tak layak dipuji? Sebab manusia makhluk. Bila makhluk ada 10,000 kelemahan. Bila ada 10,000 kelemahan, patut tak dipuji orang yang ada 10? Tak patut. Jadi yang Allah pula patut dipuji. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sedikit pun kekurangan, kelemahan. Okey, di sini Allah kata segala puji bagi Allah. Kenapa? Dalam konteks ayat ini, kenapa Allah patut dipuji? Allah begitu sebab Allazi yang anzala, telah menurunkan ala abdihi, ke atas hambanya. Siapa ni? Hamba ni seorang. Kalau abdu seorang, kalau ramai ibadun. Kalau ramai ibadun ataupun ibadullah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas seorang hambanya. Siapa? Kenapa Allah panggil hamba? Hamba ni adalah sifat yang paling tinggi di sisi Allah. Semakin manusia bersifat hamba kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya. Sebaliknya, semakin manusia bersifat hamba kepada manusia, semakin rendah nilainya. Jadi Nabi Muhammad hebat sebab apa? Sebab dia apa maksud dia bersifat hamba? Daripada bangun pagi sampai tidur malam, semua buat kerana Allah. Semua buat ikut perintah Allah. Sehingga Nabi bangun malam pun sampai begak kaki. Sebab apa? Afala akunu abdan. Aku nak jadi hamba yang bukan setakat hamba, tapi hamba yang bersyukur. Okey. Apa yang Allah turun pada hambanya? Kitab. Jadi manusia paling mulia Nabi Muhammad. Dan bila Nabi Muhammad paling mulia, Allah bagi kitab. Apa pengajarannya? Nabi orang paling mulia dan Allah bagi kitab. Pengajarannya apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang ikut ajaran kitab, bukan orang yang diberi harta, pangkat dan sebagainya. Kemudian walam yaj'al. Yaj'al. Ada tak yang kita dah belajar? Apa dia? Lam yaj'al. Sini mati kan? Sini dia tak tulis sebab dia baca dia idgham. Yaj'al lahu, asalnya mati. Kenapa dia mati? Sebab ada huruf jazam. Kenapa dia tak buang? Sebab akhir dia bukan huruf illah ataupun akhirnya huruf sahah. Okey, kitab itu Allah tidak pernah menjadikan lahu baginya, bagi kita itu iwaja. Apa dia? Bengkok. Apa maksud tu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Jelas. Tak ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu. Lurus mana bengkok-bengkok? Tidak bengkok-bengkok, lurus samalah, tidak gelap cerah. Kelemahan? Yalah, kenapa Allah bagi tahu tak bengkok-bengkok? Apa dia? Tak. Allah beritahu tidak bengkok-bengkok, mana? Ikutlah. Dan Allah juga nak beritahu kalau kitab manusia mesti ada bengkok-bengkok. Jadi kitab Allah lurus, tak bengkok-bengkok, ikutlah. Kenapa nak ikut kitab manusia yang
Pagi kata lain, petang kata lain. Iwaja apa mana? Bengkok. Allah tidak menjadi bagi kitab itu iwaja, bengkok. Lurus. Maknanya lurus sampai ke surga. Sebab itulah kalau kita ikut Al-Quran, mudah je jalan. Tapi kalau ikut sekejap Al-Quran, sekejap benda yang lain, kita akan menyimpan dan rasa jalannya sukar. Okey, kemudian qayyiman. Qayyimah pada lurus. Kitab itu satu tidak bengkok-bengkok. Yang kedua, sebenarnya qayyimah ni menegaskan lagi bahawa kitab itu tidak bengkok-bengkok. Liyunzira. Okey. Saya dah bagi tahu 3 huruf nasab, ada 3 saya bagi tahu kan? Apa dia? An, lan, hatta. Sebab yang ni kita selalu jumpa, saya nak tambah satu. Yang lam at-ta'lil. Lamu at-ta'lil. Makna dia kerana. Makna dia kerana. Tambah satu huruf nasab. Huruf jazam 4. Huruf nasab 4. Nama dia apa? Lamu at-ta'lil. Makna dia kerana. Contoh, liyunzira. Ni lam ni dia panggil lamu ta'lil. Jadi kalau nak terjemah, kerana ataupun untuk. Kitab itu diturunkan, tidak bengkok-bengkok, dan ia adalah lurus. Untuk apa? Jawapannya, untuk ia memberi peringatan. Yunzira. Yunzira ni fi'il apa? Fi'il mudhari' asalnya akhirnya beri apa? Akhirnya beri apa? Asalnya yunziru. Akhirnya mesti beri depan. Bila masuk urut jazam, mati akhirnya. Bila masuk urut nasab, atas. Asal dia yunziru, tiba-tiba yunzira. Kenapa? Lam. Apa nama lam tu? Lamu ta'lil. Makna dia? Kerana ataupun untuk. Saya bagi ayat yang biasa kita baca. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kum tu dhamir kan? Jadi fa'il mudhari' yablu. Asal dia yablu. Tapi tiba-tiba beri atas. Sebab apa? Lam. Masuk lam apa? Lam mu'talil. Apa makna dia? Untuk ataupun kerana. Jadi Allah kata Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia, iaitu Allah, menguji kamu. Jadi bila ada lam ni, kita buat soalan. Untuk apa? Untuk apa Allah turunkan kitab? Jawapannya, untuk dia memberi inzar. Peringatan. Peringatan tentang apa ni? Ba'san. Ba'san apa mana? Azab. Azab syadidan. Yang berat, yang pedih, yang keras. Azab apa ni? Neraka. Maknanya, kalau kita baca buku undang-undang, hukuman setiap kesalahan, dan kalau kita buat kesalahan tu, kita ada rasa gerun tak? Kan? Tapi dalam Quran penuh dengan cerita tentang azab neraka, dan kita buat kesalahan, ada rasa gerun tak? Ada? Okey. Ada tak apalah. Untuk dia memberi peringatan tentang azab yang pedih. Min ladunhu.
Allah nak gambarkan azab tu bukan setakat pedih, tapi lagi dahsyat apa dia? Mil ladunhu, dari sisinya. Kalau azab daripada apa ni, manusia yang paling jahat, daripada Fir'aun, dah teruk. Tapi kalau azab daripada Allah, lagi dahsyat. Tadi saya baca berita, ada seorang Myanmar, dia campak anak dia daripada lebuh raya kan, MR2, 3 orang anak, 2 mati, 1 sudah parah. Lepas tu dia campak pula diri dia, mati. Pertama dia menyeksa anaknya, kemudian dia menyeksa. Itu satu kemungkaran jenayah besar lah. Tapi takkanlah masyarakat tak ada kaitan kan. Sebab itulah saya fikir kalau kita pergi berdakwah, jumpa orang kampung, jumpa asnaf kan, kita akan jumpa orang bermasalah ni. Daripada situ kita boleh tolong bantu dia. Tapi kalau dia ada masalah, siapa nak bantu dia kalau kita tak pergi ziarah kan? Kesian nasib dia. Dalam susah kat dunia, lepas tu di akhirat pula. Okey, wa yubasyirah, dan tujuan Al-Quran juga ialah untuk jadi Quran ni 2 je. Satu, yunzirah, ada khabar yang menakutkan. Yang kedua, yubasyir, ada khabar. Ada yang ketiga, Quran tak ada. Mana bila kita baca Quran, kena ada 2 keadaan je. Satu, rasa gerun, takut, sedih. Yang kedua, bila tu kita rasa takut, bila baca ayat tentang azab. Bila kita gembira, Okey, biasa kita baca Quran, ada tak 2 perasaan ni? Sama ada gembira ataupun sedih, menakutkan, ada? Ataupun ada yang ketiga, iaitu mengantuk. Sebab tu Allah sebut ni, Quran menggembirakan siapa? Bukan semua orang. Quran menggembirakan siapa? Orang beriman je. Maknanya apa tu? Kalau kamu baca Quran, nikmat dalam surga, kamu tak gembira, kamu belum cukup beriman. Kalau beriman, pasti gembira. Kemudian, orang beriman pula ada tanda dia, iaitu allazina, orang-orang yang ya'maluna. Ya'maluna fi'il apa? Mudhari' kan? Kalau mudhari' makna apa? Sentiasa, bukan bermusim. Tanda orang beriman, tanda dia beriman ialah sentiasa beramal, dan amal pula mestilah soleh. Kata ulama, soleh ni ialah 2. Satu, mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, barulah dinamakan amalan tu soleh. Tapi kalau semua orang kata soleh, tak menepati sunnah, dia bukan soleh. Kalau semua orang kata tak soleh, tapi menepati sunnah dan ikhlas, dia tetap soleh. Okey, kalau berita menakutkan, ba'san syadidah, azab yang pedih. Kalau berita gembira, apa dia? Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, ajran hasanah. Apa makna ajra? Upah yang baik. Apa dia upah yang baik ni? Surga. Simple je, betul tak? Simple, mudah, 2 je. Kalau kamu buat jahat, inilah balasan, ba'san syadidah. Kalau kamu beriman, beramal soleh, ajran hasanah, pilihlah. Tak ada yang ketiga. Okey, cuba angkat sikit. Oh, keluar. Nak sambung ayat ni. Tengok bila Allah sebut nikmat dalam surga, Allah tambah. Apa dia? Makithina fihi abada. Bagi mereka ajran hasanah, surga. Kemudian tambah lagi apa dia? Kekal abadan, selama-lamanya. Okey, cukup dulu. Kita berhenti setakat ayat 3, kemudian kita sambung. Boleh tak kita sambung sikit daripada kitab Nahwu Wadih? Ini dah habis ni. Huruf jazam, huruf nasab dah habis. Ada kan? Boleh? Kita nak buka kitab dia kan?
Yang muka surat 27. Sebelum tu, cuba kita ulang kaji apa yang kita dah belajar. Sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ni, kita mula kitab ni, kemudian kita melencong. Bukan melencong keluar landasan, tapi kita keluar sikit daripada buku ni sebab saya rasa macam tak sesuai. Kita ambil berdasarkan nota-nota, dan lepas tu kita akan balik semula pada buku ni. Uh, 27. Tak ada balik Ustaz. Tak ada yang ada baris. Tak apa, yang ada baris anda baca, yang tak ada baris hantar baca. Ni. Pecah Kok macam pecah? Okey. Anda boleh ni. Tak nak ibu? Kalau tak ada enter nanya, tak boleh ngajar. Okey, tajuk dia fa'il lah. Kalau sebelum ni kita belajar fi'lu. Apa makna fi'lu? Perbuatan. Dan setiap perbuatan mesti ada pelakunya. Jadi hari ni kita nak belajar pelaku. Okey, ni. Okey. Definisi. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Sebelum ni kita baca al-fi'lu. Al-fi'lu. Hari ni kita belajar al-fa'il. Jadi kalau al-fi'lu kata kerja ataupun perbuatan, al-fa'il orang yang melakukan perbuatan. Okey, kaedah dia ataupun definisi lah. Al-fa'il ialah ismun. Bila sebut ismun apa mana? Bila sebut, dia perkataan tiga je, perkataan Arab tiga je, isim, fa'il, harfun. Kan? Bila sebut isim mana? Dia bukan fa'il, dia bukan harfun. Fa'il tu mesti perkataan isim. Dan hukumnya marfu'. Marfu' ni mana? Baris depan. Isim kata nama, marfu' baris depan. Taqaddamahu. Taqaddamahu didahului. Taqaddamahu didahului oleh fi'lun. Ini fi'lun. Kata perbuatan. Mana susunan secara asasnya mesti fa'il dulu, barulah fa'il. Ini maksud dia, taqaddamahu, fa'il mesti didahului oleh al-fi'lu. Dan fa'il juga ialah dalla. Dalla apa makna? Dia menunjukkan. Fa'il itu menunjukkan ala, dan dia menunjukkan ala ke atas allazi yang fa'ala telah melakukan al-fi'la perbuatan. Mana fa'il itu menunjukkan apa? Orang yang melakukan perbuatan.
Okey, boleh turun balik. Keluar lagi. Nak atas. Undur. Lagi. Contoh. Okey. Sikit-sikit lagi. Biar nampak tajuk. Okey. Tajuk dia Al-Fa'il. Ini contoh. Tapi dia berdasi dia bagi bawah sekali. Biasa ikut tertib dia bagi definisi dulu kan. Okey. Tara al-usfuru. Tara telah terbang. Usfur burung. Okey, mana fi'il? Fi'il ni perbuatan lah. Terbang, makan, berjalan, duduk. Ini fi'lun, perbuatan. Usfuru dipanggil fa'il. Al-fa'il, pelaku. Ataupun kita buat soalan. Kalau tara makna terbang, kita buat soalan. Apa yang terbang? Jawapannya apa? Burung. Jawapan burung itulah dia adalah fa'il. Kita balik pada definisi tadi. Apa definisi fa'il? Pertama, isim kan? Betul tak al-usfuru isim? Apa tanda? Alif lam. Ingat lagi? Tanda alif lam ni lama dah. Jamai dah kita belajar. Ingat lagi ya? Tanda-tanda isim. Alif lam lagi? Oh, ingat saja. Tanwin. Tam marbutah. Baris bawah. Masuk huruf jar. Okey. Kita balik pada definisi fa'il. Pertama dia kata isim. Yang kedua, marfu'. Marfu' beri depan. Fa'il, pelaku mesti beri depan. Kalau saya baca tara al-usfura, salah kaedah. Kalau Quran lagi salah. Okey? Sebab tu kita pernah baca tak ayat ni? Cuba sambung. Oh, yang tu je ingat. Banyak iza dalam Quran. Tak apalah, dah ingat yang tu. Iza ja'a Nasrullah. Okey. Dalam ayat ni ada tak fi'lun, kata perbuatan? Apa dia? Ja'a datang kan? Datang perbuatan ke isim? Perbuatan lah. Datang, duduk, bangun kan? Apabila telah datang, bila ada fi'lun mesti ada fa'il. Fa'il mesti isim dan baris depan. Cuba cari ada tak? Nasru. Inilah fa'il dah. Yang ni fi'lun, yang ni fa'il. Isim dan baris depan. Kalau saya baca iza ja'a nasrallah, beri atas, salah. Kalau saya tanya kenapa nasru baris depan, apa jawapan? Kenapa nasru baris depan? Sebab dia fa'il. Betul? Jadi sebelum ni baca ayat ni tak tahu sebab apa dia baris depan kan? Malam ni tahu lah. Kita buat soalan. Kalau salah satu sebab cara kita tak tahu fa'il, kita tengok fa'il, apa makna dia datang. Kita buat soalan, apa yang datang? Jawapannya pertolongan Allah. Itulah fa'il. Yang ni apa yang terbang? Burung lah fa'il. Okey? Kita habiskan definisi. Usfuru fa'il, iaitu isim. Yang kedua marfu', dari depan. Yang ketiga taqaddamahu fi'lun, didahului fa'il. Betul tak? Ada fa'il sebelum dia. Fa'il mendahuluinya. Yang ketiga
Definisi yang ketiga. Fa'il ni menunjukkan dia yang melakukan perbuatan terbang tu. Betul kan? Dia yang melakukan perbuatan terbang. Yang ni nasru, pertolongan itulah yang melakukan perbuatan datang. Pertolongan tu datang. Okey. Contoh lain, jara al-hisanu. Jara makna berlari. Dia jara kalau mudhari' dia hijri ataupun tajri. Tajri ni banyak kita jumpa dalam Quran. Tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau kuda berlari, kalau sungai mengalir. Perkataan yang sama. Dan daripada jara tajri juga jariyah. Sedekah. Apa mana? Sedekah yang terus mengalir. Okey, jara berlari, hisan kuda. Yang ni terbang burung, yang ni berlari kuda. Okey, mana fi'il? Fi'lun. Jara, mana fa'il dia? Al-hisan. Kita balik pada definisi fa'il. Pertama dia isim. Betul, al-hisan isim. Apa tanda? Yang kedua, betul tak dia marfu'? Beri lepas. Yang ketiga, didahului oleh fi'lun. Yang keempat, menunjukkan dia yang melakukan perbuatan berlari. Kan? Kuda yang melakukan perbuatan itu. Okey? Jadi hisan, usfur, semuanya fa'il ataupun pelaku. Okey, yang ketiga, la'ibah. Telah la'ibah, innamal hayatud dunya la'ibah. Telah bermain. Yang ni telah berlari. Yang ni telah terbang. Usfur, burung. Hisan, kuda. La'ibah telah bermain. Al-waladu, walad. Tak dengar. Okey. Kenapa gambar macam tu? Pasal background putih dia literally. Ya. Background putih sebab dia pakai background hitam. Oh, kenapa malah ni background putih? Daripada kitab tu, daripada buku. Oh, daripada buku. Tak boleh tukar. Tes. Ya. Tu macam berombak tu gambar tu, Pak. Okey, dia dengar suara? Suara tak dengar lagi? Dia belajar bahasa Arab ni kena banyak sabar kan? Kena nafas panjang. Okey dah? Okey dah clear? Okey, la'ibah telah bermain. Al-walad, budak. Mana fa'il dia? Al-waladu lah kan? Ini fa'il. Tajuk kita al-fa'il lah. Okey, tengok definisi fa'il. Betul tak? Pertama dia isim. Betul? Tanda apa tadi? Tanda isim. Yang kedua dia marfu'. Betul? Al-waladu. Yang ketiga didahului oleh fi'lun. Yang keempat menunjukkan dia yang melakukan perbuatan main. Budak tu yang bermain. Okey. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa ayat macam ni. Khalaqallahu as-samawat
Okey, sekarang tak ada baris kan? Yang ni tak ada baris. Cuba bariskan. Ni Allah, ha? Cuba bariskan Allah. Ha? Kenapa hu? Sedap bunyi, biasa dengar. Ha? Sebab dia? Mana tahu? Kalau orang tanya kenapa baris depan, sebab dia fa'il. Okey? Kenapa dia fa'il? Pertama dia isim, yang kedua baris depan. Baris depan baru bubuh je. Dia ada dua lagi. Satu lagi. Allah yang melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Mencipta. Allah mencipta, dialah fa'il. Sebab tu tak ada orang baca khalaqallaha, salah. Dan kita juga pernah qala Allah, qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Rasulu baris depan. Kenapa? Boleh tak saya baca qala Rasulillah? Tak boleh. Yang betul? Kenapa? Sebab dia fa'il. Sebab yang melakukan perbuatan kata-kata ialah Rasulullah. Boleh? Ada beza bahasa Arab dengan bahasa lain. Bahasa Arab ialah baris itu menentukan makna. Kalau baris depan melakukan perbuatan, kalau baris atas lain pula, baris bawah lain pula. Silap baris, silap makna. Sebab tu bahasa Arab Quran kalau baca salah baris boleh mengubah makna. Okey? Sebab tu dia tak bengkok. Tak bengkok. Yang bengkok orang tu. Quran tak pernah gayuk. Ada satu yang nama Yakhshallah boleh jadi kalau baca Contoh innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ini ayat Quran surah Fatir. Tengok innama sesungguhnya, yakhsha takut. Yakhsha ni fa'il ke isim ke huruf? Takut. Fa'il. Mana tahu? Itu kalau saya tanya fa'il apa? Yakhsha fa'il apa? Fa'il mudhari'. Apa tanda? Ya. Tak, dia tu tanda fa'il apa dia? Sebab takut. Takut memang perbuatan. Dia isim ni rumah, kan? Kereta, kapal terbang, langit. Okey, sesungguhnya hanya takut. Bila perbuatan mesti ada pelaku. Sesungguhnya hanya takut pada Allah. Allah beri atas. Mana dia bukan fa'il. Hidayah Quran bukan salah baris ni. Dia bukan fa'il. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya ialah ulama'u. Siapa yang takut pada Allah? Sebab tu hari depan. Itulah fa'ilnya. Kadang-kadang fa'il ni bukan duduk sebelah fi'lun, duduk ujung tu. Tengok tu. Kalau dia terjemah sesungguhnya Allah takut. Allah takut pada siapa? Salah tu. Boleh rosak akidah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah. Bukan Allah takut daripada hambanya siapa? Al-ulama'u. Orang tanya, mana fa'il kepada yakhsha? Inilah ulama. Apa tanda dia? Baris depan. Baris depan walaupun duduk jauh. Sebab tu ulama mengatakan, kalau orang tu berilmu tapi tak takut pada Allah, dia bukan ulama. Dia ular dalam semak. Oh, masa dah itu.
Kita habis sikit ah. Contoh. Okey. Ya'umu berenang. As-samak ikan. Oh, tahu bahasa Inggeris ya? Fish. Samak. Berenang ikan. Jadi mana fa'il dia? As-samak. Mana tahu? Ha? Mana dia tahu? Itu adalah fa'il? Satu isim. Yang kedua? Marfu'. Yang ketiga? Yang keempat? Dia yang melakukan perbuatan berenang ikan tu. Okey. Ya'umu berenang. Samak ikan. Yang kelima, yalsa'u al-ba'ud. Ba'ud tak pernah dengar? Innallah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Ba'udah nyamuk. Ba'udah nyamuk. Ba'udah tu nyamuk betina, ni nyamuk jantan. Betul lah, biar betul apa, memang betul lah. Dan kalau muslimun, laki ke perempuan? Jadi kalau perempuan tambah tak je lah, muslimatun, jadi perempuan. Salihun, seorang lelaki soleh, jadi kalau perempuan tambah tak. Kalau ba'udatun jamak betina, kalau ba'udu jamak jantan. Okey. Jadi jalsa'u apa dia? Menggigit. Menggigit. Menggigit al-ba'ud nyamuk. Mana fa'il? Al-ba'udu. Apa tanda fa'il? Isim. Yang kedua? Baris depan. Yang ketiga? Dia dari oleh fi'lun. Yang keempat? Dia melakukan perbuatan gigit tu. Hebat tak? Nyamuk, binatang paling kecil, boleh gigit orang yang besar. Hebat. Hebat. Siapa yang hebat? Allah, bukan nyamuk. Nanti rosak akidah. Sebenarnya Allah sengaja cipta nyamuk yang kecil tu supaya apa? Sebenarnya Allah nak perkenalkan diri dia. Kalau Allah cipta benda besar tu, mungkin orang kata alah ya Tuhan. Tapi benda yang kecil, sekecil nyamuk tu, kalau buat kajian ada 1000 keajaiban. Antaranya apa dia? Dia boleh dia boleh, jarum dia lembut kan, kita pukul pun mati, tapi boleh masuk daging kita. Kalau doktor nak cucuk kita dengan jarum nyamuk tu boleh tak? Tak boleh. Dan nyamuk nak gigit kita, dia ada belajar tak medik 6 tahun? Tak ada, gigit terus je. Dapat tak darah? Dapat. Malam, bila malam semua gelap kan, tapi dia jumpa tak cari orang? Jumpa tak? Duduk dalam selimut 2 lapis pun dia jumpa. Tapi kita kalau malam jumpa tak anak kita duduk kat mana? Menunjukkan apa? Mata nyamuk tu banyak lagi kelebihan. Okey, takulu. Oh, yang ni semua tahu makan Takulu sedang makan. Sedang makan. Al-bintu anak perempuan. Mana fa'il? Al-bintu. Apa tanda? Satu dia isim, alif lam. Yang kedua, baris depan. Yang ketiga, dia duduk oleh fi'lun. Yang keempat, dia yang melakukan. Okey, antara contoh dua dia bagi. Kenapa dia bagi contoh sampai 6? Perasan tak antara contoh 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6?
Perasan tak perbezaan? Fi'il mudhari dengan Okey, tara, jara, la'iba, fi'il apa? Madhi. Sebab tu akhir dia semua baris atas. Yang ni baris atas cuma tak nampak. Yang ni fi'il. Sebab tu akhir dia semua baris depan. Dan awalnya semua ada huruf ya. Jadi di sini terjemah apa? Telah. Yang ni terjemah sedang. Boleh faham? Boleh faham? Okey, kalau dah faham dah lah. Nanti kalau dah faham, saya tambah lagi jadi tak faham pula. Okey, cukup Okey, ada soalan ke? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kita jumpa besok insyaAllah kelas tadabbur surah Al-Anfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, surah At-Taubah sekejap. Surah At-Taubah ayat berapa? 16. Walamma ya'lamillah. Okey. Walamma ya'lamillah. Kita pernah belajar tak huruf jazam? Dah kan? Apa dia huruf jazam yang kita dah belajar? Lamma. Okey. Dalam surah Taubah ni walamma ada lamma ayat 16. Jadi lamma huruf jazam. Cuba tengok. Lamma huruf jazam. Bila jazam, ya'lam tu mesti baris mati. Memang mati asalnya. Tapi kenapa di baris bawah kan? Kita dah belajar. Nak baca wasal. Mim tu mati, kemudian alif lam tu mati. Kalau dua-dua mati, nak baca wasal tak boleh, kecuali kena dibariskan huruf mati tu. Jadi baca wasal walamma ya'lamillahu. Kalau baca waqaf walamma ya'lam Allahu. Sama dengan lam yakun. Tapi bila sambung lam yakunil ladzina kafaru. Okey. Bagus soalan tu. Boleh nampak tak bahasa Arab? Boleh? Okey dah, kita dah tutup majlis kan? Nampak macam tak tutup lagi. Dah. Sama-sama. Ini dari mana? Indonesia ke? Oh, Sabah. Indonesia. Sebab bunyi slang Indonesia tu. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم